Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia dan selamat bertemu di alam maya. Semoga saudara sihat walafiat. Ya. Hari ini hari kedua, 2 Ramadan. Kita telah pun berpuasa. Dan saya yakin apa khabar saudara di IC-Diksi. Tentu teman-teman telah pun menunaikan solat tarawih. Saudara Shah Ibrahim, saudara Empat Telang Kering, Faizal Acoy, Syukur Jamil, saudara Muhammad Izwan, saudara Pak Cho, apa khabar? Rubidin, Alhamdulillah Bi. Buka puasa apa hari ni? Saudara Samsul Anwar, saudara Madrin Abu Bakar, saudara Syarifuddin Syahari, Openg Temu dari Sarawak, ya, saudara Roslan Mak Yatim, Yusran Yusof, Amir Daulah, Ashabi, Nosia Abdullah, Korporal Darus. Lama tak jumpa. Saudara Sama-Sama, Zainal Abidin, saudara Hashim Alias, Melaka macam mana? Sihat? Selamat berpuasa ya. Muhammad Fuad, saudara Ken, apa khabar? Sabah. Nazir Bazin, saudara Hushin Kaldi, Muhammad Isham, Kuda Terbang Burung Putih. Nama. Jangan terbang sangat tu. Saudara Zainal Idris, Amir Bina, Hamidah Ahmad, saudara Kipap Zack, Raja Kamal Zai Baizan, apa khabar aku? Semoga sihat. Dah selesailah solat tarawih ya. Dan juga saudara Muhammad Azmi Muhammad Ali daripada Kelantan. Apa khabar saudara semua? Saya mohon untuk tidak menyebut satu persatu nama kerana kita kesedukan waktu dan insya-Allah akan saya santun usai saya memberi pencerahan. Hari ini saya harus memberi pencerahan lagi tentang COVID-19. Iaitu sejumlah 1,889 peningkatannya. Ya. Semalam 1,767, hari ini 1,889. Jumlah keseluruhan mereka yang dijangkiti virus corona adalah 365,829. Yang mengundang kematian 8 orang, menjadikan jumlah yang telah meninggal dunia adalah 1,353. Di Sabah, Ruby, nampak gayanya Rusinin Korengot. Berhati-hati sebab nampak gayanya trend di Sabah ada peningkatan. 2 hari lepas 109, kemudian dinaik 117. Hari ini 142. Ya, peningkatan di Sabah. Di Labuan ada kurang, semalam 3, hari ini 1. Di Sarawak masih lagi sana yang tidak begitu menyenangkan. Iaitu angka jangkitannya masih berlegar pada 3 angka, iaitu walaupun semalam 607 ada kurang, tapi jumlahnya adalah 489. Mereka yang dijangkiti virus corona. Di Kedah 53 ada peningkatan, semalam 39. Di Penang kekal 92, tak cerai ya. Di Perak Mikomoy 3 hari berturut-turut naik Yop. Semalam 21, 3 hari lepas 21, hari kemudian semalam 36. Hari ini 56. Yop, Mika nak raya ke tak ni Yop? Jaga elok-elok, jaga kebersihan diri. Di Selangor ada peningkatan begitu ketara. Semalam 483, hari ini 517. 2 hari berturut-turut di Selangor ada peningkatan ya. Sebab 3 hari lepas 303 orang saja yang dijangkiti virus corona. Tapi hari ini 517. Di Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan juga ada peningkatan. Semalam 133, hari ini 134. 2 hari berturut-turut masih lagi meningkat. Di Putrajaya juga naik, semalam 7, hari ini 8. Di Negeri Sembilan juga ada peningkatan. Semalam 29, hari ini 51. Di Melaka ada kelegaan. Saudara Hashim, Rusli Lendu, sebab kembali single digit. Iaitu semalam 17, hari ini 6. Di Johor, walaupun 2 digit, tetapi ada peningkatan nampak gayanya. 2 hari berturut-turut ada peningkatan. Iaitu 2 hari lepas 61, semalam 74. Hari ini 84. Jadi ada peningkatan di Johor. Di Pahang turun, semalam 14, hari ini 13. Di Terengganu peningkatan 1. Bagaimanapun kekal 2 angka. 13 semalam, hari ini 14. Di Kelantan, gaponya terus meningkatlah. 3 hari lepas 58, kemudian dia naik 103, semalam 103 dan hari ini 226. Itu di Kelantan. Di Perlis
tak dapat kekal sifarnya. Sebab hari ini ada 3 jangkitan ya Pak Nazil. Jadi kemudian saya mendapat tahu bahawa PKP telah pun diwujudkan oleh Kementerian Kesihatan dan KKM, iaitu 7 daerah di Kelantan terpaksa mengalami PKP. Ni Perintah Kawalan Pergerakan, tak boleh bergerak lah, tak boleh keluar rumah. Iaitu daripada 16 hari bulan sehingga 29 April. Daripada 16 hari bulan April hingga 29 April, di 7 daerah di Kelantan dikenakan kawalan pergerakan PKP, iaitu di Kota Baru, Pasir Kemas, Pasir Putih, Bacuk, Macang, Tun Pat dan Tanah Merah. Ya, 7 kawasan ini dikenakan perintah kawalan pergerakan. Sebab kita melihat sekarang ni, kadang-kadang kita bertanya jugalah, setelah 3 bulan darurat dilaksanakan, nampak gayanya masih lagi tidak berjaya untuk kita memutuskan penurunan COVID-19 ni. Tapi yang pastinya dengan darurat ini, maka Parlimen terhalang dari bersidang. SOP denda dinaikkan daripada 1,000 kepada 10,000. Kemudian akta kewangan telah digantung, boleh pakai berapa banyak pun. Kemudian undi 18 tahun ditangguhkan. Dan Perdana Menteri ke-8 kata negara dah tak ada duit. Ini keadaannya, saudara ya. Bagaimanapun kita berdoa lah supaya masalah COVID-19 ini segeralah terusir dari bumi bertuah ini. Itu laporan tentang COVID-19. Ini bab e-commerce. Saya masih lagi mewawarkan e-commerce. Kalau saudara ada produk, sila berhubung dengan Azhar 011-330-41241. Azhar 011-330-41241. Bila berhubung dengan Azhar, jangan lupa rendang tok dan juga baldo berdal ibunya. Dan sekarang ni tengah sibuk menerima tempahan. Saudara kalau nak menempah benih rendang tok ni, kena bagi sekurang-kurangnya 2 hari ya. Sebab produk tersebut dibuat bukan skala besar. Dia mengikut tempahan. Jadi kalau saudara nak jadi ejen pun kena awal-awal memberitahu ya. Begitu juga dengan Siti Farehah. Siti Farehah 017-711-4300. Bila berhubung dengan Siti Farehah, saudara boleh juga memesan dendeng manis Siti Farehah. Dia pun tengah sibuk menyiapkan untuk ejen-ejennya. Tapi sebagaimana yang saya katakan, bahawa tempahan ini mesti mengambil masa sehari atau 2 hari. Kerana kedua-dua mereka menyediakan makanan tersebut, juadah tersebut secara order. Berapa jumlahnya, itu dibuat. Dia bukan buat banyak-banyak, simpan dalam stok. Tidak, ya saudara. Begitu juga dengan buah-buahan segar, boleh berhubung dengan Syauqi 012-357-5707. 012-357-5703, iaitu untuk buah-buahan segar dan juga tamar, buah kurma, ajwa, safawi, mariami, mejul, buah tin, aprikot kering serta kismis. Dan buah-buahan segar mestilah harganya lebih murah daripada harga pasaran. Produk baru yang semalam saya wawarkan iaitu produk kelapa sejati. Ini daripada teman kita, saudara Roslan Ishak. Saudara boleh berhubung dengan saudara Roslan Ishak 019-691-4248. 019-691-4248. Kerana beliau menghasilkan krisik. Ini dekat-dekat nak raya, bulan puasa, kita perlukan krisik. Beliau menghasilkan juga cuka kelapa yang boleh membantu mengurangkan risiko darah tinggi dan strok. Serta pati kelapa. Ini untuk membantu meningkatkan kelembapan kulit dan mengurangkan risiko penyakit eksema. Saudara boleh layari kelapa sejati ini di Instagram. Type Instagram kelapa sejati ataupun di Facebook kelapa sejati. Kelapa sejati ataupun berhubung terus pada saudara Roslan Ishak 019-691-4248. Ini produknya adalah berasaskan kepada kelapa. Juga jangan lupa tinggal lagi 2 hari. Saudara Zul daripada toko jamu Kemaman, promosinya tinggal 2 hari lagi. Lepas tu tak ada promosi lagi lah. Buy 2 get 1. Beli 2 botol dapat 1 botol percuma. Saya nak bagi pencerahan tentang jus mengkudu plus delima. Ini produk beliau.
Jus Mengkudu plus Delima ini untuk membantu menstabilkan tekanan darah tinggi, membantu untuk mengawal gula dalam darah, itu diabetes, kencing manis, membantu melancarkan sistem pernafasan dan peredaran darah. Ia turut membantu melancarkan penghadaman dan mengeluarkan angin dalam badan, serta melegakan masalah resdung dan alahan, dan membantu mengurangkan berat badan dan lemak. Jadi pelbagai jus kesihatan ini, ia bukan ubat saudara ya, ini adalah makanan tambahan. Jus ini berdasarkan kepada kurma, kismis, batu sauda, badam, delima dan juga ekstrak daripada buah mengkudu. Boleh berhubung dengan saudara Zul 019-917-0449 ataupun layari toko jamu Kemaman. Itu saja untuk e-commerce kita hari ini. Saya Salam Impian Moratorium, kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Saya kena ingat, hashtag kita belanja tanpa had, negara akan bankrupt. Kerana bila kita berbelanja tidak mengikut perlembagaan sebagaimana yang kendaki oleh negara kita, perlembagaan, maka tentulah negara kita akan menuju bankrupt. Jadi sebab itu kita berkali-kali minta, kalau boleh Duli Yang Maulid Tuan Agong segerakanlah membuka parlimen supaya dapat cek yang imbang. Ini selia dan imbang. Itu keadaannya dan kita mengharapkanlah, sebab semalam pun, kemarin dulu pun Perdana Menteri mengatakan kita duit dah terlalu tenat ni. Okey, saudara, tajuk perbincangan kita malam ini adalah Legenda Menteri Cap Ayam. Nak marah-marahlah. Saya akan bercakap ni bulan puasa ni. Nak buat macam mana? Ini legenda Menteri Cap Ayam. Jadi sebelum saya memberi pencerahan, kita santuni dulu pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Membela itik perlu seliaan, sana sini di luar rumah. Celarunya politik, suatu dugaan harus ditangani dengan berhemah. Ini nasihat pada Pak Nazil. Kecelaruan politik ini perlu ditangani secara berhemah, bukan sembrono, ya saudara. Kemudian katanya lagi, menebang tampin cengal batu, waktu rehat duduk membaca. Berhadapan pemimpin berhati batu, banyakkan nasihat, bukan mencerca. Jadi dia kata tak payah nak cerca lah, dia kata. Banyakkanlah nasihat, kerana pemimpin yang berhati batu. Itu kenyataan pantun Pak Nazil. Jadi saya juga ingin melantunkan suara hati. Saudara, saya minta dalam tempoh 2 atau 3 minit kita mendengar. Ya, bulan puasa ni eloklah kita dengar. Selepas tadi kita sembahyang tarawih. Kalau ada kuih-kuih tadi kita makan sikit-sikit, kita dengar. Lantunan suara hati saudara Muhammad Amir, PKKPB, daripada laman Friend of Rahman Bakar, Terengganu. Beliau bersatu dengan Abang Lee ni sebenarnya. Apa kata saudara peluhan suara hati saudara Muhammad Amir? Dia kata, Melayu asalnya dari benih yang baik. Bertetap, tumbuh bercambah, jatuh ke laut menjadi pulau. Singgah di darat menjadi gunung, terbang ke langit menjadi awan. Kalau merantau pasti kembali, sudah kembali subur menjadi. Ibarat resam pokok padi, kian tunduk lagi kan berisi. Dalam segenggam tak titis walau setitik, dalam tampi hampas dibuang. Dalam hidup kata sepakat, dalam sepakat benar muafakat. Kalau putih, putih katanya. Kalau hitam, putih jadinya. Tak tumbuh, tak melata, tak sungguh orang tak kata. Anak Melayu baninya Jawi, pilihan bangsa Tuhan ya Rabbi. Diberi tanah di hujung bumi, segar membenar agama ilahi sehingga akhir zaman. Hidup bagai bayang-bayang Nabi. Jatuh ia ke bumi, kenalah ia akan rohani. Membawa amanah di dalam jasmani. Islam meliputi sekalian tubuh. Di dalam tubuh terpancar roh. Sahlah hatinya Islam berpakaian budaya Melayu. Tidak berganjak walau setapak terus maju. Biar berputih mata, gentar tidak berdiri terpasak. Berusaha sekosa-kosa dalam kalimah tempat bertapak. Setinggi bukit sama didaki, securam lurah sama dituruni. Berdiri ia lurus bagai alif tidak tumbang. Langkah tersusun, tak pernah songsang. Bahasanya pri, tak pernah sumbang. Bila mendengar cukup teliti, bila melihat
disulam mata hati. Bila memberi pandangan berpandang-pandang, cakap di kala malam, mendengar-dengar. Tanda berbudi tak tampak kasar, itulah Melayu, tingginya ilmu. Ibarat cahaya, pelita dan sumbu. Berbuat baik kepada pada, tercubit paha kiri, terasa kanan juga. Agar Melayu kekal berbudaya, atas usaha budi dan daya, sesungguhnya segala-gala yang baik dari Allah yang Maha Esa jua. Itulah saya santuni pantulan suara hati sahabat kita Saudara Muhammad Amir PKPB menceritakan murninya warga bangsa Melayu ini, ya saudara. Baik, saudara, sebelum saudara saya memberi pencerahan lagi, saya harus memberi peringatan bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan masuk ke dalam channel YouTube. Anda bertanggungjawab di atas suntingan yang dibuat, ya. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis atau memberi komen anda di sini. Pihak saya juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis. Segala komen anda adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri. Cuma, dalam saya mengizinkan anda memberi komen dan sebagainya, saya mohonlah, sebenarnya bulan puasa ni kita gunakanlah bahasa yang baik dan tidak mencarut dan maki hamun. Saudara Jazir Johari, betul. Saya selalu menyatakan kebajikan didahului, rakyat mesti disantuni. Saya mengharapkan agar Pak Menteri di anjung kuasa sentiasa ingat kebajikan perlu didahului dan rakyat mesti disantuni. Sebab hari ini isu tentang moratorium masih lagi sepi. Isu tentang kumpulan wang simpanan pekerja nampak gayanya ruyup. Tak nampak lagi sebab bila Perdana Menteri mengatakan kita tidak mempunyai cukup wang. Begitu juga dalam keadaan harga barangan di pasaran perlu dipantau. Jangan kita membiarkan keadaan begitu. Kerana hari ini saudara, ramai saya lihat peniaga yang berniaga di bazar Ramadan sedang mencari tapak baru di tepi-tepi jalan. Ada yang merayu kepada pemilik permis untuk membolehkan mereka berniaga. Sekurang-kurangnya untuk mengembalikan sedikit sebanyak modal yang sudah dibelanjakan. Ini khususnya di Kelantan. Jadi sepatutnya bazar Ramadan dibuat format baru. Diberi tempat yang luas dan terbuka. Bukan di bawah kemah seperti biasa. Ya, semalam saya bersimpatilah hari pertama. Teman-teman kita yang berusaha untuk mencari rezeki, berniaga bulan Ramadan, semalam lencun. Apa nak buat saudara? Khususnya di kawasan wilayah Persekutuan dan Negeri Selangor. Lencun, hujan ribut, kesian saya tengok. Ada kemah-kemah yang didirikan, tumbang, ranap. Jadi habis makanan. Tak kesampaian. Saya tengok itu dengan hati yang cukup terharu. Bukan hanya keprihatinan saya. Saya merasakan kalaulah saya itu, tentulah balik pulang ke rumah dengan diiringi oleh derayan air mata. Perniagaan kita tidak menjadi. Barang-barang yang nak berniagakan rosak. Keperluan-keperluan, aja perkakas-perkakas juga tentulah rosak apabila dipukul oleh ribut semalam. Ya. Apa nak buat? Itulah keadaannya. Ya, nak jual di bazar tak boleh. Maka ramailah sekarang ni yang terpaksa menjual di tepi jalan. Terpulanglah. Kalau nasib mereka tak baik, maka jualan mereka akan disita pula. Kalau dilarang, dijual ditangkap oleh pak penguasa, maka habislah modal melayang. Dahlah bergadai berhutang, bergolok untuk memulakan perniagaan. Untuk jadikan modal. Tapi apa nak buat? Inilah. Pada teman-teman yang berniaga, yang menghadapi masalah begini, saya sekadar boleh menyatakan simpati saya lah. Ini merupakan ujian Allah yang sebenarnya pihak pemerintah gagal mengatasinya. Jadi akhirnya kita rakyat yang susah. Saya amat sedih melihat bazar-bazar. Tadi saya turun ke Kaum Baru. Di sekitar tempat makan tu tak ada pula diizinkan untuk berjual melainkan di Jalan Raja Alang. Tetapi dalam keadaan hujan, perniagaan pun tidaklah semeriah dulu. Jadi saya melihat begitulah keadaannya saudara. Dan ini media fokus hari ini melaporkan di Terengganu. Di Terengganu hari ini tak tahulah kabarnya di Kelantan juga sama dan di beberapa tempat juga sama. Harga ayam segar di beberapa negeri menunjukkan kenaikan sehingga RM9.50 sekilogram pada hari kedua Ramadan.
Kenaikan itu dipercayai berlaku berikutan pelaksanaan skim kawalan harga musim perayaan Aidilfitri tidak lama lagi. Jadi keadaan ini tentulah menyebabkan peniaga berdepan dengan kenaikan harga ayam daripada pihak pemborong yang memperoleh harga yang lebih tinggi daripada pihak pembekal dan ladang-ladang ayam setiap kali menjelangnya musim perayaan. Ini menurut salah seorang yang ditemui oleh media Sinar Harian, dia kata, kami sudah menjangkakan keadaan ini berlaku sepanjang musim perayaan dan mereka itu pembekal terpaksa menampung kos sepanjang pelaksanaan skim kawalan harga. Jadi peniaga-peniaga terpaksa menaikkan harga barang, harga ayam kepada pelanggan kerana harga jualan runcit berasaskan harga ayam di ladang yang ditawarkan pemborong sudah meningkat. Jadi kepada pembekal, saya berharap kalau boleh janganlah naikkan tak menentu. Dan pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Haiwan Pengguna tolonglah pantau. Jadi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Haiwan Pengguna Negeri Sembilan pula mengesan berlakunya kenaikan harga ayam, kenaikannya sebanyak RM1 sejak hari Selasa yang lalu. Ia pengarahnya Ain Arjuna Aziz. Saudara Ain Arjuna Aziz Azman berkata kenaikan tersebut dikesan melalui hasil pemantauan harian yang dilakukan oleh pihaknya di semua pasar di seluruh negeri itu. Ini Negeri Sembilan juga naik. Jadi peniaga dapati menjual ayam dengan harga antara RM9 ke RM9.50 sekilo. Yang ini menyebabkan berlakunya kenaikan sekitar RM1. Jadi saudara, apa nak buat kita rakyat? Terima sajalah keadaannya begini. Saudara, Sinar Harian pula melapor hari ini satu kejadian yang saya tak seronok sebenarnya. Tapi nak buat macam mana? Saudara, sebab terdapat dua orang pengawal peribadi telah dipukul dengan rotan dan diacukan pistol oleh pemajikannya kerana pemajikannya tak suka kedua-dua mereka berpuasa. Dan keadaan ini berlaku di 1KL Condominium, Jalan Pinang di Kuala Lumpur. Ini disahkan oleh polis daerah Dawangi oleh Assistant Commissioner Muhammad Zainal Abdullah. Dia berkata kejadian didakwa berlaku kira-kira 10 malam ketika mangsa berada di 1KL Condominium, Jalan Pinang, Kuala Lumpur. Jadi majikannya tak bagi pengawal peribadinya berpuasa. Ini dah menyalahi. Jadi menurutnya majikan mangsa yang merupakan pemilik sebuah syarikat bertindak memukul kedua-dua pengawal peribadi itu selepas mendapat tahu kedua mereka berpuasa. Mangsa kemudian mengikut suspek ke rumahnya di Batu Nilam, Kelang, Selangor. Dan apabila sampai di rumah, suspek kedua mereka dipukul dengan rotan dan diacukan pistol. Jadi saya harap pihak polis kata kabarnya sedang menyiasat dan kita mahu agar siasatan ini biarlah terus. Jangan ini dijadikan isu. Nanti akhirnya dalam bulan puasa ni orang tengah marah. Rakyat sekarang ni tak boleh sekarang ni. Jangan sentuh. Bila sentuh cepat saja meledak api amarahnya, saudara. Jadi kita mengharapkan pihak berkuasa memantau kejadian-kejadian begini. Saudara Wak Min, salam Datuk. Selamat malam, semoga sihat-sihat selalu. Saya Alhamdulillah dikurniakan oleh Allah kesihatan, dapat memberi pencerahan saban malam. Dan yang tak seronoknya, sebab semalam pun mereka minta, ada teman-teman pelayan minta saya membuat ulasan pencerahan berhubung dengan penjawat awam. Itu kaki tangan kerajaan. Penjawat awam telah diminta melakukan sumbangan melalui skim pemotongan gaji mereka untuk tabung wakaf gaji kaki tangan kerajaan. Saya kata kalau dah buat tabung ini, nampak gayanya tahun ini besar kemungkinan bahawa kaki tangan kerajaan sepilah bonusnya. Tak adalah lagi kata nak boleh mungkin dapat bonus seperti biasa zaman kerajaan Barisan Nasional dahulu. Sekarang dah tak ada, jauh, sayup-sayup. Tambah-tambah lagi 2 hari lepas Perdana Menteri menyatakan kita sudah tidak mempunyai kewangan yang cukup. Dalam keadaan begini, saya rasa tenat setenat-tenatnya. Kaki tangan pula diminta untuk menerima. Tapi yang hairannya, sebab itu saya berkatakan berkali-kali, kaki tangan awam diminta melakukan sumbangan melalui pemotongan gaji. Ni, yang menteri ni apa hal? Timbalan menteri apa hal? Mereka-mereka yang memberi gaji berpuluh ribu dekat GSC, syarikat-syarikat kerajaan, ataupun ahli-ahli parlimen, ahli-ahli Dewan Negeri,
Kenapa tak minta potongan gaji? Kenapa mereka tidak diminta untuk memberi derma? Kenapa mereka disantuni dengan sebegitu mulia? Ini keadaan. Pemimpin ketawa. Ini yang saya katakan, akhirnya menteri-menteri jadi legenda menteri cap ayam. Menteri senang lenang, rakyat terus susah. Ini keadaan saudara. Dan keadaan ini kita merasakan seolah-olah kita... Dan lepas itu sekarang ni, kaki tangan kerajaan pula diminta, diarahkan. Tidak lagi boleh membuat sebarang kenyataan media. Ini dah balik ke zaman 22 tahun era pemerintahan Perdana Menteri R.M. Dallor, iaitu Tun Mahathir. Semua kaki-tangan kerajaan tak boleh buat kenyataan. Mesti minta izin daripada menteri dan sebagainya. Kalau apa-apa kejadian pun, kaki-tangan kerajaan tak boleh buat kenyataan. Aduh, keadaan nampaknya semakin tenat. Saudara, ini, jadi sekarang ni kita masuk bab legenda Menteri Cap Ayam. Saya melihat itu Datuk Ismail Sabri, dia dua hari lepas membela menteri-menteri kerana dia kata bahawa waktu Perhimpunan Agung UMNO, persidangan bahagian-bahagian dan juga dalam Perhimpunan Agung UMNO yang baru lalu, perwakilan-perwakilan menggelarkan menteri sebagai Menteri Cap Ayam. Jadi saya nak tanya pada dia lah, kalau tak panggil Menteri Cap Ayam, nak panggil apa? Sebenarnya warga UMNO amat kecewa dengan tindak tanduk menteri yang ada sekarang, yang datang daripada UMNO. Kerana ahli-ahli UMNO dan rakyat khususnya melihat mereka tidak berperanan sebagai menteri. Ikut saja. Apa saja. Memanglah sekarang ni Datuk Ismail Sabri sedaplah. Beliau tambah-tambah lagi sebagai Menteri Pertahanan. Sebab itu saya katakan, angin tak ada, ribut tak ada, tiba-tiba dia cuba membelasah mereka yang menggelarkan menteri-menteri ini sebagai Menteri Cap Ayam. Ini apa hal? Kenapa terasa sangat? Kalau anda melaksanakan tugas dengan baik, rakyat tidak akan menggelarkan anda macam-macam. Jadi kalau bukan Cap Ayam, nak panggil apa? Nak panggil mereka ini sebagai Maha Dewata. Yang amat berhormat, yang berhormat. Jadi, khususnya kepada menteri-menteri yang datang daripada UMNO. Soal menteri daripada parti lain, kita tak mahu campur. Itu hal mereka lah dengan parti mereka. Soalnya kalau dia daripada menteri itu datang daripada parti PAS, biarlah ahli PAS. Dia nak gelar apa pada menteri dia orang, katalah daripada PBM ke, tak tahulah saya, ahli-ahli tak banyak mana pun. Tetapi daripada UMNO sendiri. Kerana sekarang ini, kita tak tahulah apa yang orang buat, sebab bila Perdana Menteri mengumumkan bahawa negara kita sudah mula tidak mempunyai kecukupan wang. Kononnya kerana berbelanja sebanyak 600 bilion. Jadi rakyat nak tahu 600 bilion itu ke mana perginya. Sampai ke tak sampai pada rakyat. Takkan 600 bilion itu rakyat masih susah. Takkan dengan 600 bilion itu perniagaan tak boleh berjalan. Takkan 600 bilion itu hidup masih terus tersepit. Ini keadaannya. Saya mengharapkan supaya Mas Sabri ini janganlah sangat dengar cakap orang keliling. Memanglah sekarang anda sedap menjadi Menteri Pertahanan. Anda dikawal dengan rapi oleh pasukan tentera. Tapi anda kena ingat, kalau dah tak ada jawatan menteri nanti, semua itu lebur. Saya ingin mengulangi apa kata Tun Abdullah Badawi pada saya. Dia kata, Mal, kita ni jadi Menteri Pertahanan ni sedap. Beg kita ni, fail pun yang bawanya kena. Yang tukang bawa. Ini bukan sembarangan. Malah dia kata kalau pala dulu sampai mata pun kena duk bawa. Kena tu besar pangkatnya. Ya, sebagai MA, iaitu Military Attaché kepada menteri. Siap ada driver, siap ada juru iring, siap ada pengawal lalu lintasnya, escort depan belakang. Maklumlah Menteri Pertahanan, malahan isteri Menteri Pertahanan pun ada eskortnya, ada pengawal pribadinya berpangkat kapten. Tak percaya, tanya saudara Mat Sabu. Sebab itu Mat Sabu meracau semacam. Bila dah tak jadi Menteri Pertahanan, semua itu hilang. Jadi saudara Mat Sabri, jangan ingat anda akan berada di situ selama-lamanya. Selagi anda bergelar Menteri Pertahanan, waktu itu memanglah SOP tentera akan menjaga atau melayan anda sebaik mungkin. Tetapi keadaan ini tidak akan berlanjutan. Jadi jangan rasa
Kerana memanglah hari ini anda menjadi Menteri Pertahanan. Sedap. Ya. Tak percaya berbuallah dengan Mak Sabu. Apa rasa anda nanti? Jadi anda akan rasa kalau anda kehilangan. Kalau anda terus mempertahankan ini Kerajaan Perikatan Nasional, saya rasa zaman-zaman berakhir anda akan tinggal sebagai legenda seorang menteri cap ayam lah. Kerana hari-hari yang kita tahu, Datuk Ismail Sabri ini kerja dia mengumumkan kedudukan PKP, mengumumkan berapa ramai orang kena COVID-19 hari-hari. Mula-mula dulu rakyat suka. Malahan saya baca dalam internet apa semua, kalangan mereka kata, handsome lah menteri ni. Abang Long dapat gelaran macam abah kau lah. Abang Long, hari ni dia pakai baju apa? Baju cantik. Hari ni baju warna biru. Besok mungkinlah baju warna merah. Lusa baju warna kuning. Begitulah orang suka mendengar pencerahan yang diberikan oleh beliau berhubung dengan COVID-19. Tapi kalau dah hari-hari ceritanya sama dan tidak ada ini pengurangan, malahan PKP terus berjalan. Dan yang membuatkan rakyat begitu terkesan bila beliau mengumumkan kalau siapa yang melanggar PKP kena 10,000. Terpempan rakyat. Hanya melanggar SOP saja. Dan ada beberapa kejadian. Budak-budak ni, apa anak-anak muda ni pergi ke kedai, masuk ke kedai tu terlupa nak mencatatkan nama. Tiba-tiba kena di berkas dan kena compound 1,500, ada 2,500 dan sebagainya. Akhirnya hari ini Abang Long dah hilang nama dah. Orang dah tak suka dah. Dan kita sekarang ni nak bertanya pada beliau sebagai Menteri Pertahanan, what have you done? Bagaimana dengan warga tentera? Apakah kehidupan mereka disantuni? Bagaimana bekas-bekas tentera? Kehidupan mereka yang semakin tersepit. Apakah ada tabung-tabung khas diwujudkan untuk bekas-bekas tentera? Jangan hanya yang masih bertugas sekarang. Dah ramai bekas-bekas tentera hari ini yang terpaksa bawa teksi, bawa e-hailing, Grab dan sebagainya. Mereka juga mengalami kehidupan yang sukar. Sebab ada dari kalangan mereka yang berhenti tak ada pencen, yang one off. Kemudian nak buat meniaga, perniagaan tak ada. Anak kiamat besar. Ada yang berhenti daripada jawatan sebagai anggota tentera pada usia 30 tahun, 40 tahun. Dan masih lagi meneruskan kehidupan. Dalam keadaan begini, apa yang anda santuni? Berilah pengumuman untuk bekas-bekas tentera. Kesian, mereka telah berjasa pada negara. Mereka meredah hutan belantara demi untuk menjaga keamanan negara. Mereka meredah lautan bergelora sebagai angkatan tentera laut. Tapi setelah mereka berhenti, apakah kehidupan mereka disantuni? Ini yang saya tanya abang sebagai Menteri Pertahanan. Dan of course kita nak tahu juga bagaimana keselamatan kita. Keperayaan itu hari dah ditemui mengatakan bahawa terdapat 2 buah ini kapal selam daripada negara luar yang masuki kawasan perairan kita. Jadi apa anda sebagai Menteri Pertahanan? Jangan letak pada menteri luar saja. Jadi dalam keadaan begini tiba-tiba anda nak marah. Sebenarnya Datuk Ismail Sabri kena ingat, anda sebagai anak Presiden, anda juga sekarang ni dah terkait. Dan anda juga terjangkit dengan penyakit 3-4 orang. Mereka yang sekarang ni menyokong bagai nak rak, tak nak lagi supaya Kerajaan Perikatan Nasional ini dijatuhkan, tidak mahu mau meneruskan kerjasama antara UMNO dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Takkanlah anda sebagai anak Presiden yang terkanan dalam parti tak dapat menyelami perasaan. Jadi anda merasakan bahawa perwakilan tak ada oleh-oleh yang nak dibawa balik. Oleh-oleh yang nak dibawa balik oleh ahli-ahli cuma satu. Bila kita nak adakan pilihan raya umum, kerana rakyat dah tak tahan. Rakyat dah tak boleh dah. Ahli UMNO dah tak boleh. Sebab itu, usul untuk menarik kerjasama dengan Parti Pribumi Bersatu ini bukannya ditaja oleh sesiapa. Ini datang daripada kesedaran, keinsafan warga UMNO yang tak tahan melihat perangai mereka dalam PBM. Macam mana nak disantuni? Orang kata orang berbudi kita berbahasa. Orang memberi kita merasa. Ini apa yang rakyat rasa. Konon nak beri tak rasa pun. Bila kita berbudi dengan mereka, mereka tidak berbahasa. Malah kita dibahasakan. Kita ditonjol-tonjolkan. Ditunjal-tunjalkan. UMNO itu begitu, UMNO itu begini, Presiden UMNO begini. Dan sekarang ni tiba-tiba anda cuba nak menyantuni seolah-olah anda juga nak turut marah pada Presiden.
Anda berada sebagai naib presiden. Mestilah Majlis Kerja Tinggi bersidang. Kenapa anda tak mensuarakan? Kalau tak setuju kerjasama dengan PBM ini, sepatutnya dihentikan. Tak boleh ni, Perhimpunan Lagu UMNO ni. Patut bercakaplah dalam persidangan Majlis Tinggi. Ini anda diam. Bila anda diam, persidangan berlaku. Perwakilan menyuarakan. Dengarlah betul-betul. Anda berada di atas pentas, bukan di bawah. Anda berada sebaris dengan pimpinan UMNO. Takkan anda tak tahu kendak. Jadi Ismail Sabri ini, saya pun tak tahulah. Mungkin, saya katakan mungkin kesedapan lah. Anda sudah terjangkit dengan perangai 3-4 orang yang ada dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Mereka ini sebenarnya memang nak mempertahankan jawatan mereka. Sedangkan rakyat tak boleh terima. Kalau anda berasa begitu, anda bertanding apa jawatan pun, ahli UMNO tidak akan menyokong anda. Sebab anda mengecewakan. Bila anda mengatakan bahawa perhimpunan itu tempat untuk memaki hamun menteri. Bila masa rakyat memaki hamun, akhirnya mereka mengatakan menteri yang ada bersama-sama yang dikirimkan oleh UMNO. Anda mewakili UMNO, alah cak ayam. Kenapa anda nak tegas hati? Sebab ahli-ahli UMNO merasakan mereka marah kerana melihat tiada keputusan yang baik untuk rakyat dilakukan. Pimpinan negara tak ada menyantuni. UMNO tuntut. Macam saya ulangi berkali-kali, mungkin anda fed up. Tapi UMNO minta moratorium ini. Anda senyap. UMNO minta supaya kumpulan wang simpanan pekerja mengeluarkan wang kepada pencarumnya RM10,000 one off. Anda senyap. Jadi sekarang ni negara dah tak ada duit. Anda senyap. Yang anda tahu COVID-19. Jadi takkanlah anda menteri COVID-19. Itu bukan jawatan, itu bukan bidang anda. Bidang anda menjaga Kementerian Pertahanan. Dan lepas itu anda marah pada ahli UMNO. Ahli Akaumi marah kerana menteri-menteri yang ada sekarang ni tak buat kerja. Segala-galanya bercempa, tonggang langgang. Ini cakap terus terang Datuk Ismail Sabri, saya bagi tahu. Mungkinlah anda, pegawai anda, yes sir je lah. Jangan ingat bahawa rakyat ni di bawah. Saya menyuarakan pandangan rakyat. Jadi sebagai contoh, sejauh mana pelaksanaan pengumuman Perdana Menteri yang menyentuh bantuan perhatian rakyat tercapai. Dan anda bertanggungjawab. You are part of it. Anda berada dalam kabinet. Setiap keputusan kabinet, anda sebagai Menteri Kanan. Menteri Kanan ni konon-konon sebab tak ada jawatan timbalan menteri, anda itu sebahagian daripada timbalan Perdana Menteri. Jadi anda lihat, apakah anda tidak boleh menegur? Kenapa tak bercakap? Tan Sri Perdana Menteri, ini saya ni, Menteri Kanan ni, saya wakil daripada UMNO, saya naib Presiden UMNO. Majlis Tinggi dah memutuskan begini. Tan Sri tak boleh buat begitu. Tan Sri tak boleh kata begitu. Ini tidak, anda senyap. Rakyat melihat seolah-olah anda senyap. Jadi akhirnya dia kata, ini cak ayam lah menteri. Bila ahli-ahli kata, kalau gini keadaannya, tarik sokongan. Bukan suruh berperang. Dan kita minta, saudara terlibat sama. Datuk Ismail Sabri, jangan menafikan. Anda terlibat sama dalam perbincangan untuk mewujudkan Kerajaan Perikatan Nasional. Antara di mana minta sokongan daripada UMNO, 42 orang. Alright, UMNO sokong. Tapi ada jeda waktunya. UMNO kata, boleh Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, tetapi Januari 2021, hendaklah diadakan pilihan raya umum. Ini tidak. Apa yang ada adalah perintah darurat. Anda adalah sebahagian daripada itu. Dan bila diwujudkan perintah darurat begini, rakyat terkesan. Saya bukanlah nak menyanggah. Tidak, saya tak mau menyanggah. Itu keputusan kerajaan, memang kita ikut. Kita kena santuni. Tetapi, keputusan itu menyukarkan rakyat. Apa bentuk bantuan kepada rakyat? Anda berada di atas. Jadi, bagi saya, bila anda nak marah, ahli-ahli UMNO mengatakan menteri-menteri yang ada itu menteri cak ayam. Jadi anda nak marah. Anda nak tersinggung. Pulang pada anda lah. Sebab tiba-tiba saja, ini saya nak bagi tahu lah. Menteri Kewangan membisu 1000 bahasa. Apalah salahnya bagi tahu pada Bank Negara. Ini plannya, perancangannya. Dan perhalusi lah. 600 bilion dah dihabiskan ni. Bukan sikit. Betul lah Norizan, saya teruk lah Bang Long. Nah, kita kadang-kadang kita mengharapkan beliau seolah salah seorang. Kalau begini keadaannya, saya terima kiriman tu. Ada kiriman yang hantar pada saya, kalau macam ni, minta lepas ni, Datuk Ismail Sabri ikut anak dia lah. Bapak Dafi jadi Dafi. Menyanyi je lah. Apa nak buat? Susah saudara.
Memang jawatan menteri ini bukan senang. Dan kita ingatlah Datuk Seri Sabri, anda jangan ingat sekarang ni dalam politik hari ni bukan macam zaman dulu. Zaman setara menjadi sisa politik kepada Tan Sri Sabri Encik. Zaman itu media masa hanya 3-4 saja. Utusan Melayu, Berita Harian, Star, Straits Times dan akhbar-akhbar Cina. Tapi hari ini segala-galanya di hujung jari. Rakyat dapat melihat, dapat merasai apa saja yang berlaku. Dan rakyat mengharapkan santunan daripada pemimpin. Jadi anda jangan ingat bahawa lepas ini besok pilihan raya kerana anda menteri akan menang. Tidak semesti begitu. Saya khawatir, saya bimbang. Ramai menteri yang akan tumbang. Kerana mereka akan ditumbangkan oleh rakyat. Kerana hari ini rakyat akan menyatakan kehendak mereka. Rasa mereka yang cukup kecewa. Sebab selepas kecewa dengan Kerajaan Pakatan Harapan, diteruskan juga dengan Perikatan Nasional oleh orang yang lebih kurang sama, keadaannya lebih kurang sama. Kehidupan rakyat tidak disantuni. Orang tak ada kerja, pekerjaan tak ada, wang tak ada, dalam poket semakin nipis, harga barang naik lagi. Jadi, saya haraplah supaya Datuk Seri Sabri ni janganlah duk terikut-ikut dengan perangai Anwar Musa apa semua, duk membalun ahli UMNO. Bila saja anda sentuh ahli UMNO, you are looking for trouble in your political career. Ini saya bagi pesan. Saya berpesan pada sahabat saya. Saudara Seri Sabri bukan orang lain, sahabat saya, sahabat baik. Saya cukup suka tengok dia jadi Menteri Pertahanan. Wajar. Ada ibu bawanya. Dulu dia jadi Menteri Pembangunan Luar Bandar. Boleh membantu. Tapi sekarang jadi Menteri Pertahanan. Dengan harapan bahawa beliau membawa sebagai seorang Menteri Pertahanan. Tapi tiba-tiba sekarang ni menempelak pada ahli UMNO. Apakah anda tak tahu perasaan Akaumbi? Turunlah ke gelanggang. Saya tahu anda tidak mempunyai waktu yang banyak. Sebab hari terpaksa berhadapan dengan TV. Hari-hari pukul 12 tengah hari, depan TV kamera TV mengumumkan itu ini COVID-19, mengumumkan PKP, kawasan mana PKP. Itu saja. Dan sekarang ni contoh saya bagi tahu. Walaupun anda sebagai menteri yang jaga PKP, macam mana hari raya akan datang? Di Kelantan dah 7 kawasan lagi. Apakah benar-benar kawasan di Kelantan itu berada dalam keadaan red zone? Ini perlu diingat, perlu dilihat. Jadi dulu waktu kita buat dulu PKPB itu elok aja. Akhirnya turun juga. Kenapa sekarang dengan macam-macam kita buat tak jadi juga? Dan cara terbaik anda dalam kabinet minta supaya parlimen bersidang. Kenapa tak nak buat parlimen bersidang? Saya yakin anda sebagai Menteri Pertahanan, juga sebagai ahli Majlis Tinggi, sebagai naib Presiden UMNO, tentu dibincangkan dalam persidangan Majlis Tinggi. Kenapa tak disuarakan apa yang dibincangkan Majlis Tinggi? Tapi apa tidak? Apa yang berlaku? Sebaik saja UMNO bersidang, selesai saja Perimonan Agung, anda lah mengetuai Menteri-Menteri Kabinet berjumpa dengan Muhyiddin. Ini untuk apa? Ini yang akhirnya hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Jadi akhirnya rakyat kata anda Menteri Cak Ayam. Jangan marah pada rakyat. Selagi anda tidak menyantuni, Menteri-Menteri UMNO tidak menyantuni perasaan rakyat, tentulah rakyat akan kata anda Menteri Cak Ayam. Apa lagi nak cakap? Takkan nak kata yang lebih teruk lagi. Nak kata lebih daripada itu, anda sesama warga UMNO. Kita sama-sama warga UMNO. Tak sampai hati kita nak kata yang bukan-bukan. Alih kata, ayalah Menteri Cak Ayam. Ini satu lagi ni. Saya mendapat berita dari Pulau Pinang. Anda sebagai naib presiden, patutnya dah tegur ni. Anda dah boleh mentegur ni. Sebab saya dapat berita dari Pulau Pinang bahawa mana-mana bahagian yang mencalonkan calon presiden jika ada pemilihan nanti, maka ketua bahagian itu akan mendapat wang peruntukan sejumlah RM200,000. Mak Datuk. Kerana ia ditaja oleh seorang menteri yang bukan daripada UMNO. Ini orang lain nak campur hal pasal apa? Anda berada sama dalam kabinet, bagi tahu menteri tersebut. Ni jangan campurlah. Kami UMNO ni nak bersidang apa semua. Namanya nak pilih, tak pilih presiden. Anda jangan campurlah. Ini sebab kenapa? Kerana banyak cai dah sekarang keluar. Macam-macam cai keluar. Ada yang kata ini presidennya ini Syamuddin. Ada yang kata Khairi Jamaluddin. Dan orang tak anda. Lepas itu 200,000 ni untuk menjatuhkan Presiden UMNO. Dan ini saya harap pencegah rasuah kena memantau setiap bahagian-bahagian di Pulau Pinang. Kerana politik wang sudah bermula balik.
Kita tak mahu politik negara kita ini disantuni dengan politik wang. Bayangkanlah saudara, kalau satu bahagian 200,000, kalau 190 bahagian 36 juta wang dihabiskan hanya untuk menjatuhkan seorang presiden. Ni apa benda ni? Untuk apa? Ahli UMNO dia tahu memilih siapa pemimpin mereka. Tak payahlah. Tak payah nak diwar-warkan. Malahan, kalau ketua bahagian itu sibuk-sibuk dengan ketua bahagian pun akan huyup nanti. Dikerjakan oleh ahlinya. Jadi saya mengharapkan bahawa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah sila pasang spy-spy. Intai mereka di bahagian-bahagian. Kalau ada cubaan untuk membeli sokongan kepada seorang yang dibuat oleh orang-orang tertentu yang bukan dalam UMNO. Tiba-tiba orang belum UMNO pula tu. Sedangkan hanya tahu lah. Tu pasal apa pula? Media kata cakap tak ada duit. Tiba-tiba ada 200,000 pula ni. Ini saya dapat kiriman daripada pimpinan daripada Pulau Pinang. Kalau ini berlaku di Pulau Pinang, ini juga boleh berlaku di negeri lain. Saudara, ini keadaannya. Saya haraplah supaya kita warga UMNO, kalau dengar adanya orang begini, kita kukuhkanlah perpaduan kita beri teguh. Datuk Seri Anwar Ibrahim Dagu SPM tu. Tak tahulah, saya tak tahu. Tapi bagi saya sekarang ni, janganlah UMNO ini, budaya politik wang ini berterusan. Cukup-cukuplah. Yang rosaknya adalah parti kita. Mereka yang menerima wang kesedapan. Tapi jangan lupa, mereka yang mengeluarkan wang itu, dia akan mencari imbuhannya. Takkan boleh keluar 36 juta begitu saja. Maka berlaku lagi lah KKN, korupsi, kronisme, nepotisme. Akhirnya UMNO juga yang rosak. UMNO ni dah cantik dah. Waktu kita kehilangan kuasa, bila kalah pilihan raya PRU 14 dulu. Okey, ada penyatuan. Yang mana nak lari-larilah. Mereka yang sekarang ni sibuk pula calon nak jadi presiden, jadi timbalan presiden dan macam-macam. Dulu tak ada siapa pun nak menyantun ni. Nak pakai, macam saya katakan, nak pakai baju UMNO pun malu. Sekarang ni kerana dilihat rakyat sudah kembali pada UMNO Barisan Nasional, berebut-rebut nakkan jawatan. Sanggup keluar duit. Jadi warga UMNO peringkat akar umbi kena perhati, kena lihat. Kalau ada ni cubaan begini, kita sama-sama tentang. Nak perdajalkan mereka kali ini, kalau dia bagi duit, kita ambil. Dalam keadaan sekarang ni. Tetapi jangan kita berikan sebarang kepercayaan, sebarang undi kepada mereka. Biar dia mati kering itu. Nah, saya benci, saya meluat dengan orang yang mengamalkan politik wang. Sebab saya juga pernah mengalami waktu saya bertanding dulu soal politik wang ni. Ini yang merosakkan UMNO. Inilah yang merosakkan UMNO. Akhirnya rakyat pun meluat, benci melihat pemimpin yang menggunakan wang untuk membeli kuasa dan jawatan. Dan lebih malu lagi, saudara. Tiba-tiba di Sarawak. Ini Mak Lampir dia buat kenyataan lah. Sebagai ahli majlis tertinggi Parti Pribumi Bersatu, menyatakan bahawa pilihan raya kecil, pilihan raya negeri Sarawak nanti, PBM akan melebarkan sayapnya. Mana nak tak muka? Tiba-tiba Datuk Abdul Karim, salah seorang pemimpin tertinggi gabungan Parti Sarawak, menyatakan bahawa mereka tidak punya pintu untuk Parti Pribumi Bersatu mendapat sebarang kawasan di Sarawak. Tak ke malu? Yang kamu nak campur orang punya hal. Jangan ingat Sarawak sama dengan Sabah. Sabah dulu bolehlah pilihan raya negeri dulu. Parti Bersatu bercampur, orang ni campur. Jadi rojak di Sarawak, di Sabah. Sekarang ni nak buat yang sama di Sarawak. Minta maaf. Minta maaf. Ini sudah mengundang kemarahan. Jadi bagi saya PBM tak payahlah bercita-cita nak menyamakan situasi Sarawak sama dengan Sabah. Sebab pemimpin GPS ini menafikan kenyataan ahli majlis tinggi Saudara Bakamudin yang mencadangkan agar partinya dapat bertanding di Sarawak di bawah panji GPS. Kerana GPS kata tidak ada ruang untuk bersatu di Sarawak. Rasa malulah Mak Lampir, Saudara Kamarudin. Kerana banyak cakap-cakap mengenai isu kononnya Bersatu nak bertanding dalam pilihan raya negeri. Kononnya orang tu ini dan mereka mengujud penyatuan dengan GPS. Akhirnya GPS akan tarik diri. UMNO sendiri pun tak ada langsung. Dah 60 tahun lebih kita mencapai kemerdekaan. Tak ada UMNO letakkan calon dia bertanding di Sarawak. Ini anda yang baru berperkerat beberapa hari saja
duduk dalam kabinet, memerintah kerajaan Perikatan Nasional, dah nak memandang-mandai di Sarawak. Saya tak tahulah. Mana letak muka lah. Tapi bagaimanapun, besok insyaAllah saya sedang mencari lagi bahan-bahan untuk saya beri pencerahan berhubung dengan kedudukan tentang pengumuman Tan Sri kononnya Sabah Sarawak itu sebagai wilayah. Apakah wilayah ataupun negeri ataupun negara dan sebagainya. Sebab ini perlu kita santuni. Sebab warga di Sabah dan Sarawak memang dia orang dalam keadaan yang tidak senang dengan apa yang berlaku sekarang ini. Tambah-tambah lagi tiba-tiba kabarnya bila nak dijadikan Sabah Sarawak itu sebagai wilayah. Tunggulah insya-Allah besok saya akan beri pencerahan. Ini keadaan sekarang ni juga saya ketawa apabila Ketua Penerangan Parti PAS Saudara Kamul Zaman menyatakan bahawa dia kata untuk pilihan raya akan datang, dia kata pintu rundingan antara UMNO dengan PAS dalam pembahagian kerusi masih sedang berjalan. Jadi kita berhairanlah macam mana kau sebagai Ketua Penerangan. Kau kata masih sedang berjalan, Presiden kamu kata tak ada. Naik timbalan Presiden kata begini. Saya pun tak tahu macam mana keadaan sekarang ni. Kata nak santun Muafakat Nasional. Tapi dalam waktu yang sama, Presiden PAS kata Muafakat Nasional ni sudah menuju ke jalan yang berakhir. Sebab mereka masih tidak bersama dengan PBM, tidak bersama dengan Perikatan Nasional. UMNO tidak mau. Itu ketetapan UMNO. Jadi apakah anda nak bermain dua kolam? Ini kadang-kadang PAS ni pun nak main dua kolam, nak main selamat. Akhir-akhirnya guyup. Ini saya bagi tahu. Sebab bila Kamul Zaman mengatakan bahawa pemimpin PAS masih lagi berunding dan mengharapkan supaya UMNO berlapang dada menerima rundingan kursi-kursi. Nanti kalau kita bagi kursi pada PAS pun, PAS bagi pada PBM, buat apa macam berlaku di Sabah. Cukuplah, UMNO takkan boleh kena tipu 2-3 kali. Ni cerita lain tak ada, kursi parlimen. Kursi parlimen nak bertanding, kursi parlimen nak bertanding. Sedangkan warga PAS di peringkat akar umbi, mereka marah sebenarnya. Saya ingin menjelaskan saudara, ini cakap bulan puasa ni. Sebab itu bila diadakan majlis Muafakat Nasional di Pahang, ramai turun. Hari ini pun majlis buka puasa yang dianjurkan oleh Perhubungan UMNO Selangor, warga PAS turun. Warga PAS di Gombak khususnya, mereka begitu seronoklah bila dengar ada Muafakat Nasional dan menyantuni dan sama-sama untuk memenangkan calon Barisan Nasional. Sebab mereka tak boleh terima Azman Ali. Tiba-tiba dalam keadaan sekarang ni mau dipecah-pecah balik. Jadi kesan daripada itu, saya dapat dalam wall saya beberapa ahli-ahli PAS di peringkat akar umbi sudah pun meminta borang untuk menyertai UMNO. Saya dalam keadaan begini, kalau saya ada kesempatan bertemu dengan pimpinan UMNO, saya kata tak usahlah kita terima dulu. Kerana ini boleh, kita bukan parti yang mencuri ahli orang. Kita nak, kalau you nak menyertai UMNO, adalah kamu mestilah free. Anda keluar dari parti anda, ada tempohnya, dah okey, baru masuk. Jadi, kita tak mahu menerima begitu saja. Jadi bukan saya menghalang, tidak. You are almost welcome. Saudara Mat Fazrul Kamarul Zaman ni, bunga peliuk cium DAP. Bunga je peluk cium DAP, sebab tu tengok mana ada bunga sedang DAP, sebab takut semua rahsia dah dalam tangan. Saudara Mat Fazrul. Nah, ini keadaan sebenarnya. Ini keadaan sebenarnya sebab doktrin membenci DAP sebagainya ditiupkan oleh Presiden pengerusi PPBM lebih awal. Tapi mereka juga bercantum dengan DAP untuk menumbangkan UMNO Barisan Nasional. Ini rakyat tahu, anda tak boleh nak tipu. Hari ini rakyat, sebab saya katakan sekarang ni, rakyat tertunggu-tunggu untuk segera diadakan pilihan raya sebab rakyat nak menghukum. Rakyat kata enough. Tambahlah sekarang ni, bila pimpinan sudah menyatakan tak ada cukup duit dah. Macam semalam saya katakan, kalau dah tak ada duit, tak mampu nak cari duit, berhenti sajalah, bagi pada orang yang mampu. Kalau tak boleh menghadap agung, tuanku, keadaan sekarang ni, ini di luar kemampuan saya. Ampun tuanku, Patik tak mampu lagi untuk mentadbir negara ini dalam keadaan ekonomi dunia begini. Patik rasa, Patik izinkanlah Patik untuk berundur diri. Senang gitu, supaya agung boleh melantik seseorang yang lain. Dan lantik entire kabinet yang baru. Sebab kabinet yang ada sekarang 70 orang.
Bukan sedikit, saudara. 70 orang. Berjuta sebulan. Bukan nak turun dia gaji pun mereka. Sekupang pun tak ada menteri buat pengumuman. Tak dengar sehingga saat ini. Menteri mengatakan mereka bersedia untuk mengurangkan gaji mereka. Tak ada. Timbalan menteri pun sama. 70 orang. Gaji bukan sekupang 2, bukan 2,000, bukan 3,000. Sedangkan rakyat nak cari 1,000. Nak cari duit buka pasar Ramadan pun terkongkong. Nak buka ini gerai tak boleh diizinkan. Kalau buka nanti lebih tempat-tempat nanti dia kena 1,000. Rakyat tak ada duit. Kamu berpesta. Sebab itu bila orang kata sekarang ni anda berada sebagai menteri yang cap ayam. Sebab anda tak fikir langsung soal rakyat. Yang anda tahu tengah diri anda. Kemudian boleh senang-senang hati. Saya bercakap terus terang. Saya sebenarnya cukup tidak senang hati apabila Perdana Menteri membuat pengumuman bahawa negara kita tidak mempunyai kewangan yang cukup. Ini mengundang masalah besar. Sebab sebagai seorang Perdana Menteri, dia harus berhati-hati sebelum dia mengeluarkan kenyataannya. Kerana ini akan di-pick up oleh pelabur-pelabur negara-negara luar. Saya cukup takut. Ini keadaannya. Kalau dulu-dulu, zaman waktu saya muda-muda dululah, kalau Perdana Menteri buat pengumuman begini, stok market merudum. Jangan lupa satu ketika dulu, Menteri Kewangan, Tun Dayan Zainuddin. Dia mengatakan dalam keadaan begini, saya ini besar kemungkinan tak cukup lah duit. Merudum market. Ini Perdana Menteri yang mengumumkan. Saudara Faizal Yusof, PKR UMNO terbaik. Ini saya pulangkan pada pimpinan, pada ahli-ahli masa akan datang. Soal ini saya kata akan datang. Kita nak sekarang ni Perdana Menteri berlapang dada kita minta. Pertama sekali, you dah tak ada keupayaan untuk mentadbir negara. Okey? Sebab anda mengaku wang negara dah tak berapa cukup. Anda yang mengaku. Bila anda dah buat pengakuan begitu, menghadap agung. Supaya dilantik orang baru. Supaya mungkin dengan rahmat ilahi, berkat bulan puasa ni, maka kita dapat pemimpin yang baru dalam interim. Ataupun adakan pilihan raya. So Jasmine Saleh, saya tak nak sebutlah ayat tu, saudara Jasmine. Tak sampai hati. Semua saya kata menteri cak ayam je lah. Jadi akhirnya mereka-mereka yang ada sekarang ni akan tercatat dalam sejarah negara kita sebagai legenda mereka, legenda menteri cak ayam. Kenapa saya katakan legenda Menteri Cak Ayam? Sebab keberadaan mereka di anjung kuasa di Seri Perdana tidak memberi sebarang kebaikan. Tak nampak sehingga saat ini apa yang telah mereka lakukan. Seorang-seorang kita tanya. Seorang demi seorang kita tanya. Okey, kita bertanya tentang Menteri Sains dan Teknologi. Hebat sangat kononnya. Vaksin Pfizer lah, dapat vaksin Berengza lah, apa segala macamnya. Akhirnya vaksin tersebut sudah dipertikaikan di peringkat antarabangsa. Sedangkan negara sudah mengeluarkan belanja berbilion ringgit. Kalau anda hebat, kenapa tidak anda bercari counterpart anda di peringkat antarabangsa, negara-negara pengeluar vaksin? Boleh berbincang, bolehkah kita dapat dengan harga yang agak wajar untuk rakyat? Kita juga tertaluk di bawah negara bangsa-bangsa bersatu. Pergilah, tidak. Tapi kabarnya mengimport vaksin ini melibatkan wang dekat 3-4 bilion. Apa syarikatnya? Datuk Tajudin Rahman sudah bercakap dalam parlimen tempoh hari. Siapa syarikat yang dapat kontrak untuk membekalkan vaksin kepada negara? Ini menimbulkan seribu pertanyaan. Begitu juga bila kita tanya menteri yang menjaga alam sekitar. Akhirnya apa yang berlaku? Negara kita terkenal sebagai negara mengimport sampah. Bukan mencari pelabur. Kita bukan mendapat pelabur datang melabur ke negara kita. Tetapi sebaliknya, 2 kontena sampah yang tak boleh bawa masuk. Rasa kita dah ada akta kita sebagainya. Diizinkan untuk dikitar semula. Itu sampah-sampah berasaskan pada plastik. Yang saya cakap 4-5 malam dulu. Akhirnya negara kita ni bukan terkenal sebagai tempat untuk pelabur-pelabur melabur perusahaan. Tetapi melonggokkan sampah. Ini menteri dalam kerajaan hari ini. Kita persoalkan satu persatu kementeriannya. Kemudian Menteri Kewangan. Hari ini senyap. Dah tak ada lagi dah nak dengar. Apa jadi tentang moratorium. Sedangkan sebelum parlimen bersidang, bercakap masa dalam parlimen, pelan bajet itu hari, itu boleh, ini boleh. Maka ahli parlimen sokong. Lepas sokong, diam. Ini cakap indah khabar dari rupa. Rakyat ternanti-nanti. Bila nak bagi ransangan keprihatinan. Syarikat-syarikat kononnya boleh mendapat ransangan ekonomi. Melalui keprihatinan. Apa yang ada? Macam-macam lah buat. Tapi setengah masak.
Ini keadaannya. Saya bercakap dengan Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan digunakan untuk membuat kenyataan apa yang berlaku pada COVID. Jadi Menteri Pertahanan berperang dengan COVID ke? Sedangkan kita ada menteri yang menjaga hak ehwal kesihatan, Datuk Adam Baba. Dia ditepikan. Sepatutnya beliau lah yang memberi pencerahan apa yang berlaku sebab beliau kementeriannya. Dia punya KSU, dia ada ketua pengarah Kementerian Kesihatan. Mereka inilah yang akan menyantuni semua dan memberitahu pada rakyat sebab beliau sebagai Menteri Kesihatan. Ini tidak Menteri Pertahanan buat pengumuman. Keadaan-keadaan inilah, bukan satu dua, malah saya nak sebut satu menteri. Satu persatu kita mengerti akhirnya mereka ini ternyatalah legenda Menteri Cap Ayam. Kita sambung lagi malam besok. Selamat bersahur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.